Mohon tuan-tuan dan puan-puan memberikan fokus kerana inilah secara langsung dibawakan kepada anda Profesor Dr. Solehah yang anda saksikan di layar sosial media, terutamanya di TikTok. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, kepada penganjur program Wasilah Cinta ini yang saya amat kagumi, kepada saudara dan saudari, para hadirin dan hadirat, Datuk Datin, Tan Sri dan semua yang hadir pada hari ini. Rasa berbesar hati sangatlah kita pada hari ini melihat kedatangan di sini, dan tajuk yang telah diberikan pada saya pada hari ini adalah tentang peradaban alam Melayu dan Melaka serta Islam. Ya. Di sini saya minta pihak penganjur PowerPoint. PowerPoint saya tadi dibentangkan di depan. Peradaban Melayu Melaka dan Islam. Next. Di sini dibentangkan peta dunia yang saya dapat daripada Eropah Timur, daripada Profesor Kopansky daripada Poland, bahawasanya alam Melayu adalah tamadun dunia yang kelima. Sesudah Mesopotamia, sesudah Mesir, Indus Valley, tamadun India, tamadun China, dan kemudian ke Southeast Asia. Southeast Asia bermula di Champa, Vietnam sekarang ini. Tidak ramai daripada kita mengetahui tentang di mana tamadun kita. Hakikatnya tamadun kita adalah di Southeast Asia, adalah di kawasan Champa, Cambodia, Kedah, Patani, Kelantan, Aceh, Sumatera, dan kawasan-kawasan sekitarnya. Next slide, please. Okey. Dan tak ramai daripada kita yang mengetahui tentang wujudnya peta ini. Ya, kerana sistem kurikulum kita tidak sampai ke maklumat kita ke maklumat ini, ya. Kalau diperhatikan di sini ialah kawasan kita Asia Tenggara, Malaysia, semenanjung Malaysia adalah Malay State. Sumatera, Malay State. Filipina, Malay. Borneo, Malay. Sulawesi, Malay. Funan, Champa, Langkasuka, Patani, Malay. Ini adalah peta sekitar tahun 475 AD. 475 AD sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir 571 AD. Bermaksud peta ini 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun. Inilah kita. Kita adalah bumi Melayu. Next slide, please. Slide seterusnya. Okey. Ini amat menarik sekali. Di mana kita? Kita adalah Anatolia. Ini peta daripada kerajaan Osmani. Kita adalah bumi Anatolia. Adapun Sumatera dikenali sebagai Samatra. Ini tulisan Arab ini. Arab panggil Samatra, Samudra. Orang Eropah yang menamakan bumi Suada Wifa ini adalah Sumatera.
Arab memanggil samudra. Kenapa? Di sinilah permulaan terbentuknya kerajaan Islam Samudra Pasai. Sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya sekitar 1100 Masihi. Sekitar 1100 Masihi. Okey. Kita kenali sebagai Anatolia. Maksudnya di sini kita di bawah jajahan Osmania. Ini berlaku sebelum kedatangan Portugis. Portugis menawan Melaka 1511. Bila masa Anatolia wujud, sebelum itu maksudnya kita ini hidup gembira. Kita hidup amat gembira di bawah pentadbiran Osmani. Pentadbiran Osmani bukan pentadbiran merampas, menjajah jarah milik alam kita, ya, bahan-bahan mineral yang ada di dalam negara kita. Bukan begitu. Perhubungan Osmani dengan kita perhubungan adik-beradik, perhubungan kasih sayang, mahabbah. Osmani banyak menolong kita dan kita banyak menghantar tentera kita menolong Osmani. Ya, jangan ingat tiada orang Melayu di dalam peperangan bersama Osmaniyah. Orang Melayu telah berhubung dengan Osmaniyah dan telah menolong bangsa Osmani untuk menawan beberapa negara di Eropah yang dikenali sebagai Asia Minor. Dikenali sebagai Asia Minor ataupun tanah jajahan Eropah Timur oleh kerajaan Anatolia. Bila pula wujudnya Turki moden itu diwujudkan sesudah jatuhnya kerajaan Anatolia ataupun kerajaan Turki lama, ditukar kepada Turki moden pada tahun 1923 oleh Kemal Atatürk. Tetapi kerajaan Osmani sudah jatuh ketika 1922. 1924 Khulafah Osmaniyah secara rasmi diiktiraf telah jatuh. The fallen of Osmaniyah Khulafa. The fallen of Osmaniyah Khulafa. Okey. Ini adalah asalnya nama tanah Melayu kita. Dan tanah Melayu kita ini bersambung dengan Banjaran Titiwangsa yang bersambung dengan Himalaya. Kita ada Banjaran Titiwangsa, kan? Kita ada Banjaran Titiwangsa. Di manakah gateway Banjaran Titiwangsa di semenanjung Malaysia? Gateway kita Bawabah. Di mana Bawabah? Gateway Negeri Sembilan, Ulu Jempol. Itu adalah ulu. Mana kepala dia? Himalaya. Sebab itu kita tidak tenggelam. Kita mempunyai Banjaran Titiwangsa yang cukup kukuh. Kukuh. Ya, sebab itu pentadbiran alam Melayu kuno sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, di mana pentadbiran tok nenek kita, leluhur kita di atas bukit, di gunung-gunung. Sebab itu kita ini Malaur. Mala itu orang, Ur itu tinggi. Orang yang tinggal di tempat tinggi. Kita. Kenapa? Siapa yang menamakan? Orang-orang daripada Mesopotamia menamakan kita Malaur. Itu daripada bahasa Akkadi. Ur itu ialah wilayah di Iraq yang asalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila mereka datang ke tempat kita, mereka melihat orang-orang di sini tinggal di tempat tinggi. Oh, Malaur. Itu daripada kajian saya. Asas wujudnya perkataan Melayu. Itu. Kita mempunyai hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi mereka yang tidak mempercayainya, kita tinggalkan saja. Kita meneruskan hasrat dan misi kita untuk memberitahu kepada orang ramai, kepada bangsa Melayu khususnya, bahwasanya anda adalah wakil daripada wali-wali dan ulama yang telah datang daripada zaman Nabi-Nabi. Slide seterusnya. Apakah takrif tanah Melayu?
terletak di timur Asia Tenggara. Kesultanan Melayu Melaka merupakan kuasa besar di Asia Tenggara yang berlatar belakangkan agama Islam, berjaya meluaskan jajahan takluk dan menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang ditawan. Semuanya bermula dengan penaklukan Melaka ke atas Kampar dan Siak yang kemudiannya menjadi penghubung kepada Melaka untuk menguasai bahagian timur Sumatera. Selain dari Pahang, terdapat beberapa lagi buah kerajaan yang berjaya ditawan Melaka. Antaranya ialah Inderagiri, Palembang, Jambi, Lingga dan Tunggal. Beberapa buah kawasan dan wilayah berjaya ditakluk dan diletakkan di bawah wilayah dan negara taklukan Melaka, antaranya Pahang, Sening Ujong ataupun Sungai Ujong, Kelantan, Kedah, Jeram, Lanyat, Siam, Brunei, Bentan, Kampar dan Siak. Rupat, Jambi, Bengkalis, termasuklah Kepulauan Karimun. Ini semua kawasan Melaka di bawah jajahan taklukan Melaka sebelum kedatangan Portugis 1511. Maksudnya di sini perhubungan di antara kerajaan besar Melaka in the Kingdom of Malacca adalah kerajaan yang telah berhubungan dengan kerajaan Osmaniyah. Karena kita maklum bahawa kerajaan Osmaniyah telah wujud sekitar 1299 hingga 1924 secara rasminya collapse ataupun jatuh. Bagi memperluas dan menjamin kawasan lalu lintas di perairan Selat Melaka, pertahanan khas di kawasan Laut Sumatera Selatan dikawal rapi, dan setiap negeri di bawah taklukan Melaka perlu menghantar ufti kepada Sultan Melaka. Sudah wujud penghantaran ufti kepada Sultan Melaka kerana Melaka telah mempertahankan kawasan-kawasan di bawah taklukan mereka. Justru ini bukti jelas bahawasanya Melaka itu suatu kingdom ataupun sebuah kerajaan yang kuat yang telah mempertahankan kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya dari dikuasai oleh Siam dan pengaruh Hindu. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Okey. Di sini ialah peta. Seluruh kawasan ini adalah kawasan taklukan Melaka. Justru Melaka dahulu besar. Melaka dahulu bukannya Melaka yang ada kat kita sekarang ini. Melaka itu kuat. Kelantan itu Melaka. Kedah itu Melaka. Selatan Siam itu Melaka. Kawasan Bengkalis semua kawasan bawah Sumatera, ya, timur Sumatera itu semuanya dikenali sebagai Melaka Empire. Besarnya Melaka. Tapi kenapa sekarang sudah kecil? Sesudah berlaku penjajahan demi penjajahan, serangan demi serangan, pengkhianatan, maka Melaka menjadi seperti kita pada hari ini. Ya, bermaksud pelabuhan Melaka telah dihadiri, telah dikunjungi oleh berbagai-bagai bangsa, sehingga kita mempunyai berbagai-bagai bahasa di kawasan pelabuhan Melaka. Lebih kurang 80 bahasa telah dituturkan di pelabuhan Melaka pada ketika itu, dan bahasa Melayu telah menjadi satu bahasa perantaraan di pelabuhan peringkat antarabangsa, dan pada ketika itu ia diiktiraf sebagai lingua franca di Southeast Asia. Seterusnya, slide. Next slide. Dua bandar metropolitan, pusat perdagangan di alam Melayu. Next slide. Sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, sesudah saya menceritakan tentang siapakah Melaka dan siapakah yang ditawan oleh kerajaan Melaka sebelum wujudnya kehadiran Portugis, saya pergi ke belakang sedikit sebelum wujudnya Melaka itu. Jadi kita bahagikan kepada dua keadaan. Keadaan sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, siapakah tok nenek moyang kita? Satu.
Dan selepas lahirnya Nabi Isa alaihissalam, siapakah tok nenek moyang kita? Sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, kita mempunyai Kedah, merupakan satu bandar ataupun kawasan ataupun kingdom yang tidak diletakkan di dalam buku sekolah kita, di dalam kurikulum, sistem kurikulum di negara kita. Padahal Kedah itu merupakan satu pusat peleburan besi yang terhebat di dunia. Kita mempunyai besi yang mana ditemui oleh beberapa pakar arkeologi, antaranya Prof. Mokhtar. Beliau telah menemui data terhadap beberapa kepingan besi yang bertarikh 788 BCE, 788 BC. Maksudnya di sini kita sudah ada tamadun yang tinggi untuk meleburkan besi yang memerlukan kepada kekuatan kepanasan. Jadi ia memerlukan kepada relau. Sampai hari ini relau itu masih ada lagi, tetapi tidak dibongkarkan. Daripada 37 kawasan peleburan besi, hanya satu saja Prof. Mokhtar gali. Ekskavasi hanya berlaku pada satu tempat sahaja. Itu pun kita sudah dapat berbagai-bagai bukti. Antaranya Turie yang terdapat di situ mempunyai jumlahnya lebih kurang 2 juta lebih. Mempunyai 2 juta lebih Turie. Apa maksud Turie? Ialah satu corong angin untuk mengeluarkan besi yang cair. Dan berapa jumlah relau kita ada? Daripada Sungai Batu sehingga ke Petani sepanjang 1000 km penuh dengan relau. Daripada kaki Gunung Jerai sehingga ke Sungai Batu, jika dikeringkan perdu, Sungai Perdu itu penuh dengan relau. Bermaksud itu adalah pusat peleburan besi dunia yang amat maju dan amat tinggi nilainya. Dan ini disebut oleh beberapa pengkaji sejarah. Ulama-ulama Arab telah menyebut tentang kehebatan besi Qal'a ini. Tentang kehebatan besi Qal'a, di mana pada peringkat awal pada tahun 800 AD ia telah disebut oleh Al-Kindi. Apa Al-Kindi sebut? Al-Kindi mengatakan bahawasanya terdapat 3 pedang terbaik di dunia. Al-Kindi menyebutkan terdapat 3 pedang terbaik di dunia: Saiful Yaman, pedang Yaman; Saiful Qal'a, pedang Kalah; dan yang ketiga adalah Saiful Hind, pedang India. Kenapa Al-Kindi menyebut begitu? Kerana kerana pedang-pedang itu telah memberi satu kekuatan ketenteraan kepada bangsa yang ada pada ketika itu. Dan kita dapati pada tahun 900 AD, tadi 800, 900 AD muncul seorang alim bernama Al-Biruni. Al-Biruni dalam kitabnya Al-Jamahir telah menyebut bahawasanya besi terbaik di dunia datang daripada Kalah. Bermaksud Saiful Yaman, Saiful Hind yang disebutkan tadi itu asalnya besi daripada Kalah. Bila kita bincang dengan Prof. Mokhtar kata di Yaman tak ada peleburan besi, tetapi tempa besi ada. Maksudnya mereka mengambil pedang besi daripada Kalah, bawa ke besi mentah daripada Kalah, bawa ke Yaman, tempa di Yaman, baru dia namakan Saiful Yaman. Kenapa mereka perlu tempa di Yaman? Kerana besi Saiful Yaman harganya mahal. Bila pedang itu ditempa di Yaman, harganya mahal. Tetapi bila ditempa di Kalah, harganya berkurangan. Justru itu kita dapat maklumat ini, ia adalah di kawasan Kalah, di kawasan Kedah. Ada yang mempertikaikan, betul ke Kalah dulu tu? Betul ke Kedah itu Kalah? Ramai mempertikaikan di kalangan bangsa kita itu sendiri. Amat malam bagi kita ya. Mereka mempertikaikan, berkemungkinan bukan di Kedah, kerana perkataan Kalah itu ada di Mesopotamia, perkataan Kalah itu ada di India, ada di Yaman, ada di Syria. Jadi kita berjumpa dengan data yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Buldan, Ma'ajimul Buldan. Apa yang Yaqut Al-Hamawi menyebut? Bahawasanya beliau mendapat maklumat daripada pengembara
pengembara Arab yang tinggal di Baghdad, apabila mereka daripada China untuk balik semula ke Baghdad, mereka telah singgah di suatu tempat bernama Kalah. Dan pengembara itu menyebut Kalah itu penuh dengan relau tempat peleburan besi. Daripada bukti ini jelas pada kita bahwasanya Kalah yang disebut dalam kitab-kitab Arab dan inskripsi Shalmansur pada 1300 BCE itu adalah Kedah. Perkataan Kedah ini telah disebut di dalam inskripsi kuno 1300 BCE oleh Shalmansur I. Tapi ramai tak percaya. Mereka lebih percayakan kepada biblical studies. Saya sebagai orang Islam, bila saya mengkaji biblical studies, itu hanyalah assumption. Mereka hanya perlu mengeluarkan data untuk memenuhi puzzle kajian mereka. Tetapi sebagai orang Islam, kita kaji dan kita dapati bahawasanya kajian mereka tidak berlandaskan kepada ekologi, tetapi hanya berlandaskan kepada literature, maklumat yang bertulis sahaja, dan itu adalah assumption. Itu hanyalah hipotesis, bukannya empirical. Bila kita dapati bahawasanya Kalah dan besi yang ditemui oleh Prof. Mokhtar itu adalah di kawasan Kedah, ia jelas dan buktinya adalah Kedah itu adalah Kalah yang disebut dalam inskripsi itu. Mereka membina satu kawasan di kawasan Kalah untuk memperkuatkan ketenteraan dan menguatkan ekonomi. Untuk menguatkan ketenteraan, mereka memerlukan besi untuk mencipta, untuk membuat, menempa pedang, membina kereta kuda, perlukan besi yang bermutu tinggi. Dan besi daripada Kalah kita dapati terlalu padu dan terlalu high quality. Allah kurniakan Gunung Jegai itu menerima besi daripada langit, hasil daripada pecahan meteor. Okey, itu cerita Kedah. Kita masuk pada next slide. Okey, di mana Sungai Batu, di mana Kedah? Rupanya kita lebih awal daripada tamadun Rom. Rupanya kita lebih tak awal daripada tamadun Rom. Kenapa saya kata begitu? Tadi 788 BCE. Okey, campur 2000. Berapa jika kita campur 2000? 2788. Jadi 2788 ia sebelum Rom. Great 3000. Kita sudah ada tamadun sebelum Rom. Selepas Great ia adalah kita. Tetapi tidak diletak dalam data-data ekologi atau data tamadun dunia. Kenapa? Kerana orang kita tidak melibatkan diri dalam penentuan meletakkan tamadun dunia, kerana mereka tidak mengiktiraf kita, kerana kita ini bangsa dijajah. Justru mereka tidak mengambil pandangan kita dan tidak meletakkan bangsa kita di dalam ini. Dan kita maklum setengah daripada negara mencipta artifak untuk meletakkan bangsa mereka di dalam carta ini. Tetapi orang Melayu bukan begitu. Orang Melayu suatu bangsa yang jujur. Satu bangsa yang jujur. Bila bertemu data, sesuatu data, Prof. Mokhtar bawa ke luar negara, tanya berapa tarikh carbon dating. Bukan kita mencipta artifak, jujurnya kita. Walaupun ada pihak mempertikaikan lagi penemuan 788 BCE itu, ya, padahal negara lain mencipta artifak untuk meletakkan mereka di sebaris di sini. Tetapi kita, nama kita tidak wujud di sini. Next slide please. Selepas lahir Nabi Isa AS, kita maklum Nabi Isa AS sebagaimana disetujui oleh dunia lahir 1 AD. Walaupun banyak dalam tafsir mengatakan ia lahir sebelum itu lagi, tetapi kita nak pegang konsensus ulama. Pandangan ahli akademik dan ahli sejarah mengatakan 1 AD. Apakah berlaku selepas lahir Nabi Isa? Wujudnya Melaka. Melaka ini sesudah tidak digunakan lagi pengaruh di Kedah. Bilanya berakhir proses peleburan besi di Kedah? 1300 AD. Proses di Kedah, kingdom di Kedah telah berakhir 1300 AD. Maksudnya 1300 hingga 1400. Maka mereka tidak menggunakan lagi kawasan Kedah sebagai pusat pelaburan. Walaupun kita maklum di kawasan Kedah itu terdapat di Sungai Merbuk itu dulu 5 kali lebih besar daripada hari ini. Sungai Merbuk sekarang kalau kita pergi, airnya besar, airnya hitam, ya, jernih. Maknanya itu sungai purba. Kita tengok itu sudah luas, ya.
Tetapi dulu 5 kali daripada sekarang. Justru kapal-kapal besar boleh masuk melalui Sungai Merbuk itu untuk tembus ke Teluk Siam dan untuk masuk ke kawasan Kuala Kerai dan membina kerajaan di Tanah Merah. Saya sudah berbincang dengan Prof. Mokhtar, terdapat 3 sungai daripada Sungai Merbuk itu. 2 sungai tembus ke Teluk Siam, 1 sungai boleh tembus ke Kuala Kerai. Ini bermaksud penggunaan kapal-kapal besar telah masuk ke kawasan itu dan telah membina kerajaan-kerajaan di situ. Kita kena ingat, dulu tak ada boundary. Dulu tidak ada boundary. Justru bila tidak ada boundary, maka tiada perbezaan Kedah, Kelantan, Terengganu, tiada beza. Tiada beza. Okey. Kita pergi kepada next slide please. 3 fasa hubungan tanah Melayu dan Osmaniyah yang mana ia berpusat di Melaka. Pertama, hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah sebelum kurun ke-15. Apa yang berlaku di Nusantara ataupun di kawasan jajahan Melaka, maknanya semenanjung Malaysia dan utara Sumatera itu, seperti Aceh, Kerajaan Samudra Pasai, Lemuria itu, ianya adalah sebelum kurun yang ke-15. Kurun ke-15 bermaksud 1400 ke bawah, 1400 ke bawah. Hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah selepas kurun ke-15 hingga ke-17 ketika penjajahan Portugis. Yang ketiga, hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah kurun yang ke-17 hingga 19 ketika penjajahan Inggris. Slide seterusnya. Samudra Pasai atau Aceh. Samudra Pasai menjadi pusat pentadbiran kerajaan Islam sesudah kejatuhan kerajaan Baghdad yang diserang oleh Tartar sekitar 1300 AD. Ini kita cerita selepas zaman Nabi Isa. Makna kita zaman Nabi Isa kita sebut AD. Sebelum zaman Nabi Isa kita sebut BC. Ya. Jadi, kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang wujud sesudah jatuhnya kerajaan Sriwijaya. Untuk maklumat semua, kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Islam, kerajaan Melayu Islam yang beragama Hanifah pada ketika itu. Tetapi sebab tidak ada orang-orang saleh datang berhubungan sebelum sezaman Rasulullah SAW, mereka mengembangkan agama Islam berterusan di tanah Arab itu. Kemungkinan kerajaan Melayu Sriwijaya ketinggalan, walaupun mereka tahu daripada tok nenek mereka ada agama langit, iaitu agama Hanifah, menyebabkan beberapa raja terawal Sriwijaya berhubungan dengan Muawiyah, berhubungan dengan Omar Abdul Aziz. Kita dapati ada 2 surat daripada kerajaan Sriwijaya berhubung dengan Muawiyah dan berhubung dengan Omar Abdul Aziz. Surat daripada Muawiyah tak baca. Ada disimpan dalam perbendaharaan. Kemungkinan dia sibuk sebab pemerintahan Muawiyah pun tidak lama, ya, tidak sampai 100 tahun. Tetapi bagaimana terbongkar wujud surat itu apabila Al-Jahiz menulis kitabnya Al-Hayawan menceritakan tentang Al-Fil, tentang gajah Al-Fil. Terbongkar wujudnya surat itu di mana dia menyebut bahawa Maharaj Malikul Muluk, kami mempunyai 1000 gajah. Maula Sidi Hamzah, yani nahnu indana masyhur bil fil indana kathir fil, naam, kathir indana fil, gajah banyak terdapat di Kedah, di selatan Thailand. Sehingga kan kerajaan Kedah menjual gajah sekitar 1200-1300, ya. Jadi apabila keadaan ini berterusan, maka tidak ada balasan daripada kerajaan Umayyah. Maka Indra Warman menghantar surat sekali lagi kepada
kepada Umar Abdul Aziz. Dan Khalifah Umar Abdul Aziz buka surat ni. Dan kita maklum pemerintahan Umar Abdul Aziz tidak sampai 3 tahun pun. Ada setengah mengatakan 3 tahun. Jadi apabila dia membuka surat itu, dia menulis perkataan Malikul Muluk. Malikul Muluk apabila diterjemahkan kepada tulisan, kepada bahasa Arab Malikul Muluk, ialah daripada tulisan Sanskrit Maharaj. Maharaj dalam Sanskrit diterjemahkan kepada bahasa Arab Malikul Muluk. Dia menceritakan tentang bagaimana kami daripada raja segala raja dan permaisuri kami daripada raja segala raja. Kami mempunyai pokok jadam, pokok limau nipis, batu-batu permata. Kami mempunyai 1000 gajah. Taman-taman kami penuh dengan bauan limau nipis sejauh 12 farsakh. Sejauh 12 farsakh, lebih kurang 12 batu. Maksudnya kerajaan ini hebat dan besar, aman. Kami mempunyai emas. Terimalah hadiah kami yang tak seberapa ini, tapi tolong hantarkan kepada aku seorang ulama yang boleh mengajarkan aku agama Islam. Dan sesungguhnya aku ini Islam. Kita dapati catatan ini ada dalam manuskrip yang disimpan di Turki. Adapun manuskrip yang disimpan di Spanyol tidak meletakkan, tidak menulis ana akhukum fil Islam. Tetapi manuskrip di Turki ana akhukum fil Islam mawjudah. Kita ada masalah di sini dan ini boleh dibincangkan dengan lebih dalam lagi. Samudra Pasai ini diperintah oleh Syekh Raja Zahir Malikul Zahir. Yang kedua, ketika dihantarnya Said Hussein Jamadil Kubra. Said Hussein Jamadil Kubra ini datang daripada India, ketika itu kerajaan Delhi. Yang mana Said Hussein Jamadil Kubra ini adalah datang daripada Hadramaut. Beliau merupakan cucu kepada Salasilah, keturunan Hussein. Salasilah Hussein bin Fatimah. Salasilah silsilah min ahfadi Hussein bin Fatimah. Said Jamadil Kubra. Said Hussein Jamadil Kubra. Kejatuhan Baghdad sekitar 1300 AD. Maka Samudra Pasai menjadi tempat tumpuan ulama-ulama dan ahlul bait dari Timur Tengah. Raja Samudra Pasai Sultan Malik Az-Zahir yang kedua dan ayah Nanja Sultan Malik Az-Zahir I atau nendanya Sultan Malik As-Saleh adalah keturunan dari para Sultan Perlak. Maulana Said Abdul Aziz Shah, nama Sultan Perlak tadi Maulana Said Abdul Aziz Shah, dan Raja Jumpa. Raja Jumpa macam jempol ini, jempol, jumpa, campa adalah nama yang satu sebenarnya. Tapi disebabkan sound, sebutan, dialek, maka dia menjadi macam ni. Jumpa, campa, jempol, the same sound. Syahirnawi Syahrian Shah Salman, yang kedua-duanya bertemu pada jalur Imam Ja'far Sadiq, cucu dari Sayyidina Hussein bin Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Samudra Pasai, utara Sumatera, kawasan Aceh. Kita dapati batu-batu nisan mereka besar-besar. Kenapa? Kerana mereka nak melawan candi-candi yang ditulis itu, yang dibina. Kita orang Islam tak boleh membina monumen yang besar-besar pada kita. Jadi mereka mencipta, meletakkan tombs tu, batu-batu pusara itu dicipta besar. Bukan sahaja di Samudra Pasai, di Aceh, tetapi juga di Kelantan ada, di Kedah pun ada, dan kita dapati ada di Champa. Saya terima satu email yang mana diletak dalam tulisan dalam jurnal dalam bahasa Perancis, kerana Perancis telah menguasai Vietnam pada suatu ketika dulu. Maka mereka dapati ada beberapa artifak. Ya, kalau kita pergi Vietnam sekarang, kita tak boleh sebut perkataan Champa. Tak boleh sebut. Ya, Allah nak tunjuk ya, ada batu nisan besar seperti batu nisan di Aceh dan di Kota Baru,
di Langgar, kawasan Langgar Kota Baru itu ada batu nisan duduk di belakang patung. Duduk di belakang patung hasil daripada runtuhan Angkor Wat. Makna Angkor Wat itu dulu adalah masjid. Dan kawasan batu nisan itu, dalam masjid itu ada kubur. Dan batu nisan yang kita jumpai terletak di belakang patung. Tak dihiraukan pun. Sebab dah bukan orang Islam memerintah. Saya tengok gambar tu saya sebab. Walau macam mana pun manusia ingin menutup kehebatan wujudnya Islam di situ, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala lebih baik daripada segalanya dari sudut planning. Maka ditinggalkan sedikit kesan adanya batu nisan tersebut. Jadi saya sebagai pengkaji ni seolah-olah suruh orang mengantuk disuruhkan bantal. Suka sangat jumpa tu. Saya boleh buat naratif terhadap penceritaan buku saya. Okey. Slide seterusnya. Next slide. Syed Hussein Jamadil Kubra telah meninggalkan India dengan membawa bersama 3 orang saudaranya. Syed Hussein ni ada, tak silap saya, 12 ataupun 14 orang adik-beradik. Tetapi bersamanya dia bawa bersama 3 orang saudaranya, iaitu Syarif Kamaruddin, Syed Majduddin dan Syed Tanauddin. Syed Tanauddin ini dikenali sebagai nama Adiputra. Saya ada satu video yang mula-mula sekali video saya tu, dia orang datang office saya, interview saya tentang hantuah. Jadi saya bercerita lah, saya ingat orang lain pun tahu apa yang saya tahu. Bila saya bercerita, saya kata hantuah itu bertemu Adiputra di Bukit Panau. Marah orang-orang Melaka. Marah orang-orang Melaka kata, hantuah berjumpa Adiputra di Melaka, bukan di Kelantan Bukit Panau. Lah, tadi kan Melakanya besar. Melakanya kan besar. Adiputra ini sekitar 1300. Maksudnya Syed Hussein Jamadil Kubra itu lahir pada 1310, wafat pada 1453. Makna 1300 tu dunia dia orang, dunia mereka. Jadi hantuah berada dalam sekitar itu. Hantuah dalam 1430 hingga 1480 sekitar itu. Ketika Portugis menjajah Melaka, hantuah dah tak ada. Hantuah dah tak ada. Dia dah tua ke dia dah meninggal dah masa tu, ataupun hilang lah ya. Jadi di sini itu adalah Adiputra yang hantuah belajar bersilat itu di Bukit Panau. Macam mana boleh wujud kerajaan di Bukit Panau? Dia melalukan dulu ada suatu sungai yang disebut tadi ada 3 sungai. Satu sungai tembus ke Tanah Merah melalui Kuala Kerai. Dan kita maklum Ibn Battuta sekitar 1345 telah berhubungan dengan kawasan ini. Beliau telah sampai ke Kuala Kerai untuk ke Cumpa atau apa? Campa. Kita mempunyai hubungan darah dan hubungan agama dengan orang-orang di Campa, di Funan, Patani, selatan Thailand, seterusnya di kawasan sekitar timur Sumatera. Tetapi perkara ini tidak diberitahu kepada kita dan kepada anak generasi dan bangsa kita, bahawasanya kita adalah bangsa yang hebat dan bangsa yang kuat. Kenapa ini berlaku? Kerana disebabkan penjajahan. Penjajahan demi penjajahan, bukan saja mengambil hasil daripada bumi, tetapi juga menjajah minda. Penjajahan minda lah yang menyebabkan ada sebahagian daripada bangsa kita sendiri yang memperlekehkan program-program kita seperti ini. Amat malang sekali bagi kita. Terdapat bangsa Melayu yang memperlekehkan program-program kita seperti ini, memperlekehkan bila kita ingin menaikkan kehebatan bangsa Melayu, mengatakan kita ini sejarahnya tidak benar. Mereka fikir sejarah mereka yang benar disebabkan mereka itu telah ada DNA penjajah. Slide seterusnya. Waktu itu Kesultanan Samudra Pasai berada di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Ahmad Malik Zahir 1326-1350.
Baginda inilah sultan yang mendapat kunjungan dari Ibn Battuta. Ibn Battuta bukan saja sampai ke Kuala Kerai bertemu dengan Adruja, tetapi dia juga telah bertemu dengan Sultan Malik Az-Zahir yang kedua pada tahun 1345 dan 1346 Masihi. Ibn Battuta ini, saudara dan saudari, adalah seorang qadi. Ada satu cerita ya, saya nak cerita kat sini. Beliau adalah seorang qadi. Apabila beliau sampai di Kuala Kerai, beliau tak nak turun daripada kapal. Dia takut nanti, sebab Puteri Adruja pada ketika itu, Puteri Adruja tidak salah saya, dia menyediakan buat parti, makan-makan. Jadi Ibn Battuta ini tak nak turun. Dia seorang, semua orang lain daripada kapal tu turun untuk sambut jamuan tadi. Ibn Battuta tak turun. Kemudian puteri itu tahu, keluarga istana tahu, panggil istana sendiri datang jemput, suruh makan. Dia kata, aku bimbang, makanan yang dihidangkan itu tidak halal. Aku bimbang, makanan yang dihidangkan tidak halal. Kemudian pihak istana menyediakan kepada dia makanan sare. Sare itu boleh wujudnya sare. Dia menguatkan otak. Sare itu ada sejenis makanan dalam lauk yang disediakan ketika Ibn Battuta datang. Itu. Next slide please. Penjelajahan ini diteruskan hingga ke Patani, Champa, Kedah dan Kelantan. Sebenarnya kerajaan Champa sudah wujud ketika itu. Kan kita tengok dari sana 1500 BCE. 1500 BCE, kalau ikut kajian saya, Nabi Ibrahim itu sekitar 2500 BCE. Jadi logiklah Champa itu 1500 BCE. Dan kita maklum isteri Nabi Ibrahim yang ketiga itu adalah daripada Champa. Itu kita maklum. Cuma setengah pihak ingin mendapatkan bukti yang kukuh dan sebagainya. Sebagai kajian sejarah, dia bukan macam kajian dalam Quran. Tidak semua perkara disebut dalam Quran. Bila saya sebut isteri Nabi Ibrahim itu Katurah, berasal daripada Champa, mana ada dalam Quran? Quran tak sebut pun, hadis pun tak sebut. Tak semua benda disebut dalam Quran. Nama Nabi Muhammad, nama isteri Nabi Muhammad pun tak disebut dalam Quran. Asyah, nama Fir'aun yang beriman itu pun isteri Fir'aun tidak disebut namanya, kecuali disebut mar'ah Fir'aun. Disebut mar'ah Fir'aun. Yang disebut dalam Quran hanyalah nama Maryam, mak kepada Nabi Isa AS. Bukan senang nak sebut sesuatu nama itu di dalam Al-Quran. Maka jika tidak ada nama Qaturah di dalam Quran, tidak ada masalah. Sebab ahli-ahli sejarah telah menyebut perkataan ini. Mereka mengatakan itu Israiliyat dan sebagainya. Perkataan-perkataan itu, perkataan Israiliyat itu semuanya perkataan Israiliyat. Jikalau sebelum kelahiran Nabi Isa AS, cerita-cerita orang Israel dan cerita-cerita orang Israel ada bukti dan sudah bertulis dokumentasi dan kita boleh pakai. Dan pihak jurnal dunia, akademik dunia, jurnal, pihak buku menerima penulisan daripada kitab-kitab klasik ini. Tanpa kitab-kitab klasik kita tidak dapat membongkar Babylon, tidak dapat membongkar Mesir, tidak dapat membongkar apa yang berlaku di Palestin, di Syria, di Yaman dan di India serta di China. Kita perlukan kitab-kitab klasik ini. Jika menolak kitab klasik ini sebagai Israiliyat, kita tidak boleh terima. Kerana peringkat dunia, akademik dunia telah menerima kitab-kitab ini sebagai bahan sources yang bermutu tinggi. Dia tidak menghalang daripada kita mengatakan yang Qaturah ini adalah datang daripada alam Melayu, kerana berdasarkan kebenaran nama Qaturah itu ialah kayu gaharu. Dan kita maklum kayu gaharu ini hanya ada di kawasan ini, di kawasan alam Melayu, dan Champa, Vietnam adalah kayu gaharu yang terbaik. Itu. Pengerusi, masanya macam mana? Dah habis ya? Ya, saya rasa sudah tu. Mungkin next slide kita habiskan. Next slide. Sepintas lalu hasil bumi Melayu yang menggunung. Saya rasa perlu sebut di sini. Seterusnya slide. Terdapat juga sejarawan barat seperti Titus Flavius Josephus. Ini sesudah tiadanya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS tiada 33 AD. Nabi Isa AS hanya berdakwah 3 tahun saja. Dan orang ini telah menceritakan apa yang berlaku di alam kuno. Flavius Josephus 37 hingga 100 BCE.
berpendapat bahawa Opir of Solomon, iaitu sebuah pelabuhan atau sebuah kawasan yang membekalkan pelbagai barangan termasuklah emas kepada Nabi Sulaiman seperti yang terdapat dalam Bible, terletak di Khorasan area. Khorasan area, yang juga dikenali sebagai Melaka. Saya ada catatan geologi bahawasanya terdapat 60 km satu kawasan perlombongan emas yang ditinggalkan berusia beribu-ribu tahun. Daripada Jamentah, Mua, Gemas, Jempol, 60 km penuh dengan pelombongan emas yang ditinggalkan beribu tahun. Dan kita maklum Nabi Sulaiman AS 980, wafat sekitar 935 BCE. Maksudnya kalau 9 campur kita 2000, 3000 tahun yang silam. Ya, emas di kawasan Tanah Melayu ada dua jenis. Satu dalam bentuk flakes, dalam bentuk kepingan. Kita pergi kat sungai, kita boleh mengayang cari emas kan? Satu. Yang kedua dalam bentuk vein, dalam bentuk dia dalam batu. Dalam batu, dalam kristal itu ada vein. Dalam vein itu ada saluran-saluran emas. Untuk mengambil emas dalam vein tu, dia kena guna mata kapak 0.3 mm. Halusnya mata kapak itu untuk korek tu. Hubungan Melaka untuk korek emas dengan Sungai Batu wujud. Kerana pembuatan senjata ada di Sungai Batu. Nampak tak? Dulu semua Melaka. Ya. Okey, next slide. Seorang rakyat Mesir berketurunan Greek bernama Claudius Ptolemy juga telah memberikan satu daftar yang komprehensif berkenaan pelabuhan dan pusat perdagangan yang wujud di bahagian timur dan barat pada abad yang kedua Masihi. Catatan Ptolemy telah memperkenalkan Asia Tenggara, khususnya semenanjung Tanah Melayu, digelar sebagai Golden Khorasan, kawasan emas Khorasan, atau semenanjung emas kepada masyarakat. Mereka dah tahu kita ada emas, sebab tu mereka nak ambil. Ptolemy dah sebut 2 Masehi. 2 Masehi sekitar 100 AD. 100 AD mereka dah tahu, sebab tu mereka plan. Walaupun kerajaan Osmaniyah dah kawal lebih awal, tapi mereka plan. Beberapa kali mereka telah dihalang oleh kerajaan Osmaniyah. Portugis sebenarnya telah dihalang oleh kerajaan Osmaniyah ketika di Laut Merah nak datang serang Melaka, telah dihalang. Tapi dah berkali-kali dia nak serang Mekah. Portugis pernah nak serang Mekah, tapi Osmani yang halang. Atas dasar Empayar Osmani, kan Osmani menguasai 3 kota suci, Madinah, Mekah dan Palestin. Jadi Osmani yang kawal. Tapi di kawasan kita ini dah 2-3 kali dah tak larat dah Osmani, maka beliau berjaya, pihak Portugis berjaya datang ke Melaka. Next slide. InsyaAllah nak habis dah. Lagi, next slide please. Next slide. Ini bukti terakhir. Penemuan duit shilling kurun yang ke-12 di Fustat. Fustat itu Mesir. Mesir yang dipercaya berasal dari alam lain juga membuktikan bahawa aktiviti perdagangan pernah berlangsung antara kedua-dua wilayah. Hubungan perdagangan antara Mesir dan alam lain terus berlangsung pada awal ke-13 dan abad yang ke-14. Abad ke-14 maksudnya 1400. Abad yang ke-15 1300. Abad yang ke-15 1400, ya. Dia naik satu-satu. Kurun itu lebih tinggi, ya. Jadi 1516, kurun yang ke-16 Portugis serang. Slide seterusnya. Oh, dah habis ya? Dah habis. Saya tinggal ada kesimpulan sebenarnya. Tak apa. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini bahawasanya terdapat 2 kingdom besar di alam Melayu, satu sebelum lahirnya Nabi Isa dan yang kedua selepas lahir Nabi Isa. Sebelum lahirnya Nabi Isa, ianya bertempat di Kedah, di mana kerajaannya kerajaan besar, peleburan besi yang terhebat di peringkat dunia, sehingga kan Zulkarnain yang disebut dalam Al-Kahfi itu pernah datang ke situ. Kita maklum, ya. Okey.
Yang kedua, Melaka merupakan pentadbiran bangsa Melayu selepas lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana bertubi-tubi diserang kerana mereka tahu di sinilah, di bumi inilah terdapatnya emas, sehingga kan dikenali sebagai kerosen. Ketiga, kita maklum bumi ini penuh dengan menggunung dengan mineral. Hingga hari ini pun bertrilion lagi kita ada mineral, tapi kita tak tahu macam mana nak korek. Kena ada gabungan dengan pihak luar, British, Portugis, Belanda, ya, yang datang kepada sini hanya mengambil bahagian atas sahaja mineral-mineral yang ada. Masih banyak lagi mineral yang terkumpul di bawah yang tidak dicongkil oleh mereka. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan tepukan yang gemuruh ayo semua kepada Profesor Dr. Solehah Yaakob. Ada soalan ke apa macam? Soalan ke apa? Rasanya kena buka juga satu atau dua. Baik. Supaya hati peserta tenang. Okey, kita buka kepada dua soalan sahaja insya-Allah. Okey, baik. Profesor memberi ruang kepada anda semua untuk bertanyakan soalan. If you have any question regarding perkongsian pada hari ini, anda boleh bertanyakan soalan satu ataupun dua soalan yang boleh kita Prof jawab untuk anda kemusykilan yang ada. Boleh Prof ya? Boleh. Ada soalan? Boleh angkat tangan? Ada soalan ayahanda, ibunda, tetamu-tamu semua? Ada satu soalan? Di mana? Oh, jauh di belakang sana. Sekejap Prof ya. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan sekali lagi kepada Profesor Dr. Solehah Yaakob. Minta laluan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Profesor masih lagi hidup dan sihat. Anda mendapat ilmu ini dan diharapkan ilmu yang dikongsikan oleh Profesor ini anda dapat kongsikan kepada generasi yang lain. Okey, baik. Soalan? Assalamualaikum Prof Solehah Yaakob. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Izzuddin. Saya ada satu soalan. Boleh? Okey, apa soalannya? Boleh terangkan pasal Raja Sargon, kerana ada yang mengkaitkan Raja Sargon dengan Kontula. Okey. Soalan pertama. Soalan kedua? Soalan kedua ialah orang sama. Okey. Lain kali okey. Okey Prof, untuk makluman Prof, adik ini adalah pemegang kad OKU. Subhanallah. Bayangkan orang yang mempunyai pegang kad OKU, berikan tepukan ayo. Mempunyai minda dan akal untuk bertanya dan memahami untuk mengetahui sejarahnya. Profesor cukup luar biasa. Alhamdulillah. Soalan yang seterusnya. Ada? Satu lagi soalan. Okey, soalan yang depan Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Asmadi daripada Kelantan. Okey. Alam Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya mungkin panjang sikit. Kita memuji kerana kita sekarang ni, semua kita sekarang ni berada di bumi Melaka. Okey. Okey. Soalan saya, Prof bercerita tentang kehebatan Melaka, sejarah Melaka, tamadun Melaka, kesultanan Melaka. Tapi hari ini ia bagaikan tidak ada rantaian yang putus. Di manakah kesultanan Melaka itu dan ke manakah menghilangnya kesultanan Melaka dan kehebatan bangsa Melaka dan Melayu Melaka itu sendiri? Itu soalan saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Kita kumpulkan soalannya. Satu lagi ke? Saya jawab dulu. Okey, bagaimana? Dua soalan saja. Dua soalan saja. Okey. Okey, dua soalan. Saya suruh berjawabnya ya. Okey. Okey, soalan pertama, siapakah Raja Sargon? Jika kita dapati bahawa dalam history ataupun buku-buku sejarah kuno yang ditulis oleh Western scholars, ahli-ahli sejarah ilmuwan barat, dia meletakkan Raja Sargon itu sekitar 2500 BCE sehingga 2300 BCE.
angka BCE itu angka menurun. Jadi mereka mengatakan Raja Sargon ini merupakan Raja Akkadi yang pertama. Tapi sebenarnya saya tahu ianya tidak benar. Kerana raja yang pertama ni mesti muncul daripada kapal Nabi Nuh AS itu. Dan kita maklum, mereka yang naik di atas kapal Nabi Nuh itu adalah raja-raja, orang besar, bukannya orang kampung. Sebab itu 90 orang itu bila redanya banjir besar itu ketika Nuh ini berumur, kalau kita dalam Quran walaupun ada pendapat 950 tahun umur Nabi Nuh AS. Ketika berlakunya banjir besar umurnya adalah 600 tahun. Jadi selepas banjir besar umur Nuh 350 tahun. Maksudnya Nabi Nuh AS pernah hidup selepas banjir besar 350 tahun. Dan dia telah menyaksikan berbagai-bagai kingdom, pentadbiran. Kerana Sam bin Nuh itu melahirkan 5 anak. Cucu dia daripada anak Sam bin Nuh, Ashur, Elam, Arfakhshad, Lawit atau Lut dan Aram itu merupakan raja-raja. Dan kisah Nabi Nuh ini dengan banjir besar sekitar 5000 BCE atau kita kata 4800 BCE. Ya, maksudnya di sini sesudah banjir besar sudah ada kingdom. Sebab tu kita dapati Assyria kingdom berasal daripada anak cucu Nabi Nuh yang pertama daripada Sam bin Nuh itu Ashur. Tapi kita dapati dalam buku yang ditulis oleh Western scholars bahawasanya kingdom yang pertama kerajaan Akkadi itu adalah Raja Sargon sekitar 2500 BCE sehingga 2300 BCE. Amat malang sekali kerana kita telah ditipu. Kebanyakan penulisan Western scholars cuba menutupi alam nabi-nabi. Jadi mereka mencipta naratif mereka sendiri. Sebenarnya dia kata Akkadi itu adalah bangsa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang Ur. Di dulu sesudah banjir besar terdapat wilayah-wilayah kecil yang muncul di Iraq seperti Ur, Uruk, Lagas, Syurupa. Kawasan-kawasan itu mempunyai pengaruh, mempunyai kingdom ataupun kawasan-kawasan kabilah, kota-kota kabilah. Jadi perkataan Akkadi itu, bahasa Akkadi itu merupakan bahasa Arab. Dialek bahasa Arab. Bahasa Arab fusah mengikut kajian saya muncul daripada awal lagi. Dan Nabi Nuh alaihissalam lah penyambung daripada Nabi sebelum itu dan Nabi setelah itu. Nabi Nuh hidup saya sebut dua alam semua orang marah. Saya sebut Nabi Nuh hidup 2 alam semua orang marah. Apalah Prof Solehah ni? 2 alam. Yalah betul lah, alam dunia dan alam kubur. Ada yang mengatakan. Saya menamakan ia alam 2 alam kerana Nabi Nuh hidup sebelum banjir besar. Alam sebelum banjir besar amat berbeza dengan alam sesudah banjir besar. Kenapa saya berkata begitu? Kerana alam daripada sebelum banjir besar sehingga ke zaman Nabi Adam AS alamnya lain. Setakat ini kita dapati daripada bukti Journal of Life of Science bahawasanya the first Homo sapiens setakat ini adalah 86,000. Kita kena pegang data ekologi untuk mengetahui the first human being. 86,000. Sebelum ini Life of Science kita jumpa 40,000. Sebab itu dalam buku saya Revolusi Bahasa saya tulis 40,000. Tapi my next books 86,000 ataupun 10,000. Kita kena ikut itu data. Homo sapien bagi saya itulah ta'rif Adam alaihissalam. Kerana istilah saintifik menyebut the first Homo sapien ini the first man, the wise man. Jadi dalam Quran dia sebut Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Back kepada cerita Sargon tadi. Sebenarnya raja itu hanya ciptaan barat. Mustahil hanya wujud 2,500. Sedangkan banjir besar Nabi Nuh 5,000 atau 4,800 BCE. Sebelum itu sudah ada raja-raja tapi telah ditutupi oleh penulis-penulis Western scholars. Bermaksud mereka ingin menutupi alam anbiya dan mencipta watak Raja Sargon ini sebagai raja yang menyembah banyak berhala, menyembah banyak tuhan, politis. Padahal mereka tidak tahu bagaimana mereka tahu itu politis. Mereka kata, oh ada sebut dalam batu bersurat Assyria. Dia kata mereka itu percaya pada Tuhan-Tuhan Sami', Basir, Qadir. Dia kata itu Tuhan-Tuhan. Kita mengenali itu nama Tuhan.
Sudah ada dalam batu bersurat Assyria menceritakan tentang Asmaul Husna. Tetapi disebabkan orang Islam tidak evolve dalam kajian batu bersurat kuno, maka kita menyediakan ruang yang cukup luas kepada bukan Islam. Jadi mereka mentafsirkan apa yang tertulis di atas batu bersurat berdasarkan kepada kefahaman mereka. Kita tak boleh salahkan mereka. Justru mereka mengatakan Nabi kingdom dahulu adalah politis. Berdasarkan kepada nama-nama dalam batu bersurat itu tulis nama ilah banyak. Memang itu ada, tetapi tidak semua. Jadi perkataan Sami', Basir, Qadir, semua itu adalah sifat Tuhan, tetapi mereka tidak mentafsirkan sebagai sifat Tuhan. Kemudian datang pengkaji-pengkaji Islam menerima saja tanpa memberi tamparan dan kritikan terhadap pandangan itu. Justru jawapan saya bahawasanya Sargon itu memang adalah ciptaan Barat. Meletakkan nama Raja Sargon. Baik. Kena ingat ya, pengerusi, batu bersurat kuno tidak ada huruf vowel. Mereka hanya tulis huruf konsonan. Bagaimana mereka boleh baca itu Sargon? Bagaimana mereka boleh baca itu Syal Mansur? Bagaimana mereka boleh baca itu mengatakan Palestin? Ada teknik dia, sebab mereka tidak ada huruf vowel. Ini disebut alphabet terhadap batu bersurat kuno di Mesopotamia. Berdasarkan pada soalan yang kedua, di mana Melaka? Kenapa Melaka dulu hebat, tapi sekarang kenapa tidak hebat? Sebenarnya Melaka masih hebat. Sebab itu kita perlu mengembalikan semula kehebatan itu dengan program-program yang begini. Tetapi di mana Melaka? Ia telah ditutup dengan pemikiran penjajah. Sehingga kan masjid itu dibina, Formosa sepatutnya dibangunkan, sepatutnya dipertahankan. Dan kena ingat ya, bumi kita ini menerima iklim panas lembab. Apabila panas lembab, dia tidak bangunan-bangunan yang dibina tidak tahan lama, rosak. Dia tidak seperti di negara Arab, di negara Eropah. Mereka sejuk, panas sejuk. Jadi di situ kita merupakan satu, dan bangunan-bangunan yang dibina adalah dalam bentuk kayu. Saya masih ingat ya, apabila seorang pedagang daripada China singgah ke Palembang, pada ketika itu dia kata, aku perhatikan rumah maharaja saja dibina daripada batu bata. Adapun rakyat jelata, rumah menteri dibina daripada kayu. Bermaksud Candi Muara Takus itu tidak dibina ketika kerajaan Sriwijaya. Nampak tak? Jawapan saya kepada soalan tuan tadi, bahawasanya kita ada, tetapi bangunan kita tidak dapat pertahankan disebabkan iklim kepada kita. Iklim yang wujud di negara kita panas lembab. Jadi panas lembab dia tidak mengekalkan kepada keaslian kayu itu. Jadi apa yang perlu kita buat pengerusi? Kita perlu bina balik jati diri dengan mencipta seperti apa yang dilakukan oleh kerajaan Melaka ini, membina semula rumah hantuah 5 bersaudara itu. Baik, sedikit Prof, pertanyaan sedikit saja. Apakah waris Kesultanan Melaka itu benar-benar wujud, masih ada di Indonesia atau di luar negara? Waris Kesultanan Melaka masih wujud. Waris itu seperti bahasa dan manusia tidak dapat dipisahkan. Macam mana anda ingin mengetahui wujudnya silsilah itu? Wujudnya bahasa itu. Sekiranya bahasa Melayu Melaka itu masih wujud pada hari ini, maka warisnya masih wujud. Bagaimana nak cari? Kita pakak cari. Itu saja. Terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Solehah binti Haji Yaakob. Kita minta tetamu untuk stay ataupun berada di atas pentas untuk penyampaian hadiah. Profesor minta berada di atas pentas, Prof. Kita jemput Syarif Mauli Muhammad Amin Al-Hasani untuk menyampaikan hadiah. We present Mauli Amin Al-Hasani to give the appreciation towards Professor Dr. Solehah binti Haji Yaakob. Please welcome. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Hadirin hadirat berikan tepukan yang gemuruh. Wa salam alaika
بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من